salin phone. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang bersama dengan kami di Facebook Live, Facebook page Vix Properties. Okay, jangan tukar rancangan, jangan tukar channel, jangan ke mana-mana sebab hari ini bersempena dengan total lockdown kita hari pertama ni, harap-harapnya semua masih okey, semua masih bertenaga kerana kita ada satu topik yang agak menarik untuk kita sembang-sembang bual-bualkan petang ini. Dan harapnya anda boleh kekal bersama dengan kita. InsyaAllah kita tak lama, mungkin dalam setengah jam ataupun paling lama sejam lah. Kita ikut kita punya tetamu kita nak sembang banyak mana. Dan juga kalau kata siapa-siapa ada soalan berkaitan dengan topik hari ini, anda boleh tinggal komen di bawah berkaitan dengan topik kita hari ini adalah berkaitan dengan hartanah lelong. Okey. Bersama dengan kita hari ini, saya tak mau ambil masa yang lama untuk orang kata untuk mukadimah ni. So kita teruskan dengan tetamu kita. Okey, hari ini kita akan bersama dengan Cik Puan Hasmi Falina, merupakan seorang peguam dari Tetuan Hasmi Falina and Associates, Alor Star. Okey, Assalamualaikum Cik Hasmi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Alhamdulillah. Dah lunch ke? Sudah, sebab tu boleh senyum. Bila perut kenyang, insya-Allah senyuman terukir. Alright, okey. Sekarang ni kita akan berbincang dengan Cik Hasmi kita mengenai topik yang agak menarik. Terutamanya bagi mereka yang merancang ataupun mungkin berminat untuk mencari hartanah lelong. Okey. Sebelum kita nak pergi ke perbincangan yang lebih mendalam, boleh tak Cik Hasmi bagikan sedikit ataupun definasi maksud dengan rumah lelong ni? Apa benda ni rumah lelong? Okey, Assalamualaikum dan selamat tengah hari, selamat petang lah semua dan selamat selamat menjalani lockdown. Okey, so terus pada soalan pertama kita, apa itu rumah lelong? Okay, saya nak cerita secara ringkas lah. Okay, salah satu rumah lelong dan macam mana kita memperoleh rumah lelong adalah lelongan itu, pembelian rumah lelong adalah salah satu cara untuk kita memiliki tanah. Maksudnya selain daripada kita beli daripada pemaju, daripada subsale, misalnya daripada individu dan ataupun daripada kita dapat daripada pemilikan pusaka, dan memiliki rumah lelong adalah salah satu cara yang kita boleh memperoleh tanah. Dan macam mana lelongan itu ataupun boleh jadinya lelong tu. Okey, jadi basically yang saya boleh cerita, bila berlaku kalau contoh seorang pembeli, dia membeli hartanah dan membuat pinjaman. Okey, Cik Hasmi kita minta maaf ada gangguan teknikal sikit line. Cik Hasmi. Okey. Sekejap mungkin line Cik Hasmi kita ada sedikit gangguan. Okey. Sedang kita bincangkan tadi adalah berkaitan dengan maksud rumah lelong. Okey, sebentar kita check dengan Cik Hasmi Ustaz. Okey, sekejap. Nampaknya kita ada masalah teknikal Alright, okey. Kita akan cuba dapatkan Cik Hasmi kita balik. Okey. Cik Hasmi. Alright. Okey, dah kembali Cik Hasmi kita. Alright, okey. Boleh Cik Hasmi sambungkan. Okey. So bila berlaku ada default di pihak pembeli ataupun peminjam tadi, dan pihak bank mengambil keputusan untuk membuat pelaksanaan dari segi, sebab masa kita sign dokumen dengan pihak bank secara tidak langsung, dan kita memberi satu power kepada bank untuk orang kata bertindak
di atas capacity bank sekiranya berlaku kemungkinan di pihak kita sebagai seorang peminjam. Jadi pada masa tersebut bank ada power untuk mengambil satu tindakan untuk arahan lelongan ke atas properti kita tadi. Jadi daripada situlah bank akan keluarkan satu notice of demand dan kemudian akan diikuti dengan mendapatkan arahan pelaksanaan untuk tujuan lelongan. Dan setelah perintah itu diperolehi dan satu tarikh untuk lelongan tu akan ditetapkan dan di situlah orang kata apa kita panggil secara tak langsungnya proses lelongan tu berlaku dan akan bermula. Alright, okay. Maksudnya sebelum rumah itu dilelongkan, so maksudnya sebelum ni kita akan ada prosedur dululah sebelum sampai ke Ya, betul. lelongan tu. Okay, soalan yang seterusnya, boleh tak Cik Hasni ceritakan sedikit untuk lelongan ni kita ada beberapa jenis. So boleh tahu tak apa jenis-jenis lelongan ni? Okey, dia selalunya dia ada 3 jenis lelongan. Okey, pertama kita panggil laka. Lelongan tu dijalankan oleh pihak bank sendiri dan basically selalunya untuk kes-kes yang mana geran individu belum dikeluarkan. Dan selalunya sebagai contoh macam rumah flat, kondominium, apartment ataupun kata apa mungkin unit-unit komersial yang belum dikeluarkan geran individu lah. Okey, dan selalunya proses itu melalui satu lelongan yang kita panggil laka. Okey, so kedua orang kata yang laka tu pun nanti kita panggil private auction. Okey, lelongan awam tu. Dan kedua, lelongan di mahkamah. Okey, lelongan di mahkamah yang mana selalunya lelongan di mahkamah ni untuk tanah yang dah ada individual title dan juga yang mana gerannya adalah geran dalam jurisdiction registrar. Itu geran-geran pendaftar. Geran bagi contoh nama gerannya geran HSD, okey. Itu antara di mana kalau macam soalannya untuk tanah-tanah segitu, jadi lelongan tentunya akan dibuat di mahkamah. Okey. Dan satu lagi kita ada lelongan di pejabat tanah. Okey. Di mana pejabat tanah, lelongan di pejabat tanah juga adalah tertaluk kepada orang kata apa hartanah yang mana geran individu tu telah dikeluarkan, maksudnya ada individu title dan juga dia punya geran adalah di bawah hak milik geran pejabat tanah. Okey, kalau daripada situ kita boleh tengoklah ada 3 jenis dan pertama lelongan awam yang kita panggil laka tadi, kedua lelongan di mahkamah dan ketiga lelongan di pejabat tanah. So itulah 3 jenis lelongan lah, jenis-jenis lelongan tadi. Okey, jelas maksudnya ada 3 jenis lelongan untuk kes-kes rumah lelong ni lah. Okey, so seterusnya kan yang ni Cik Hasni kita akan cerita dulu dekat mana nak semak senarai rumah lelong. Lepas Cik Hasni cerita, saya akan tambah sedikit. So Cik Hasni cerita dulu. Kat mana nak boleh dapat so basically yang kita boleh semak selalunya kita boleh semak dengan pihak bank lah. Okey, pihak bank selalunya dia dan kadang-kadang bank ni dia ada list dia sendiri. Okey, dan satu lagi kadang-kadang dia ada memang melantik pihak ejen ataupun agensi yang di mana bila dia ada senarai listing dia tu, so dia akan channelkan kepada pihak agensi itu dan agensi itu yang akan membantu dari segi mewar-warkan listing kepada public lah. Dan juga kita boleh tengok daripada juru lelong ataupun daripada ejen hartanah. Dan kadang-kadang kalau kita perasan kalau kita pergi pejabat tanah ataupun pergi ke mahkamah, kita akan tengok ada satu board ataupun papan yang dia akan buat tampalan. Okey, dari segi maklumkan lelongan ni pada beberapa bulan. Dekat situ dia ada detail-detail hartanah dia lah. So dekat situ dan kalau contoh di kalau tak silap saya di website PPSA contohnya, situ dia juga ada senaraikan property yang dilelong oleh PPSA. So dia ada beberapa channel lah untuk kita tengok di mana kita boleh cari tu mana kita nak tengok property yang lelongan ni.
Alright, okay. Saya nak tambah sedikit. Okay, kalau selain daripada tempat-tempat yang Cik Hasni kita dah sebutkan tadi, anda juga boleh semak senarai rumah lelong di Facebook page kami, iaitu Facebook page Vix Properties. Sebab admin kami selalu update antara rumah-rumah lelong ikut kawasan. Ada dekat Alostak, Jitra, Sungai Petani, even dekat negeri lain pun kita akan update juga dekat Facebook page kami. Alright, so boleh just stay tune dekat Facebook yang mana tengah tonton kami secara live dan berminat untuk dapatkan rumah ataupun hartanah lelong, boleh tengok dekat Facebook page Vix Properties. Dah alang-alang live sekarang ni, like terus, follow terus Facebook kami. Okay, soalan seterusnya, bagaimanakah proses lelongan berlaku pada hari yang kita nak lelong tu? Apa yang akan terjadi masa tu? Okey, selalunya pada hari lelongan tersebut, selepas tarikh ditetapkan hari lelong, jadi akan ada satu di pihak, contohlah kita ambil lelongan di pejabat tanah contohnya. Jadi pihak pejabat tanah akan sediakan tempat, ada tempat untuk lelongan, dan pada masa tu wakil pada pihak bank, juri lelong akan ada pada masa tersebutlah. Dan jadi siapa yang berminat untuk bid the property tu, dia kena sediakan bank draft untuk bayaran selalunya untuk 10% untuk membolehkan kita bid the property, dan selepas tu selepas bidaan bermula dia akan bunyikan loceng dan bidaan bermula. So pada situ kita tengok siapa yang pembidai dengan dengan harga tertinggi, sebab dia ada mula dia akan ada reserve price. Okay, daripada situ kalau sebenarnya tak ada yang katakanlah kita seorang je yang bid, jadi kita seorang je, possibility tu kita seorang je akan dapat kan, sebab kita tak ada siapa, kita tak berlawan dengan siapa-siapa. Tapi kalau contohnya ada 2-3 orang, jadi of course daripada harga reserve yang kita buka tu, dan akan ada orang lain yang mungkin akan tawarkan harga lebih tinggi, dan dia akan stop dekat harga yang tertinggi lah. Dan selepas kita sign, selepas seseorang tu berjaya dengan harga yang telah di bid pada masa tu, pihak wakil daripada pihak bank akan bagi bidder, kita panggil bidder, actually yang yang pembeli yang berjaya tu kita panggil bidder ataupun pembidar, untuk sign satu proclamation of sale, atau kita panggil pengisytiharan jualan. So pengisytiharan jualan ni dalam istilah dalam kita guna istilah ni dalam selalunya untuk proses lelongan, yang mana dia adalah seumpamanya perjanjian jual beli lah. Meaning kalau kita dah bid dan kita adalah orang yang berjaya membidar hartanah tu, dan kita sign proclamation of sale ataupun pengisytiharan jualan tu, maksudnya kita dah termaktub ataupun kita bertanggungjawab terhadap terms and condition dalam tu lah. Maksudnya macam mana kita sign perjanjian beli, jadi bila kita sign proclamation of sale tu, so kita tertakluk kepada whatever terms and condition yang dinyatakan dalam proclamation of sales tu. So, daripada situ dia akan bermula tarikh untuk kita complete the purchase. Maksudnya kalau macam katalah ada, kalau macam saya kata tadi, kita cerita pasal lelongan by laka kan. Dari laka tu, selalunya daripada masa kita lelong, daripada tarikh lelongan, kita ada 90 hari untuk complete kan the purchase. Maksudnya untuk kita bayar kepada pihak bank, kena bayar dalam masa 90 hari daripada tarikh kita beli kita bid property tu. Manakala kalau macam property yang ada strata title, ada pegangan hak milik individu, masa yang selalunya diberikan adalah selama 120 hari yang bermula daripada tarikh kita bid the property. So basically macam itulah. So cuma that's why saya kata nak pesan, lelong ni bukan setakat you kena get ready selepas you bid, tapi sebenarnya you kena get ready, prepare sebelum tu lagi. Sebab once you dah sign the proclamation of sale, masa you dah berjalan. Dan sekiranya you gagal untuk selesaikan dalam masa 120 hari ataupun 90 hari tadi, jadi you punya 10% tu akan hangus macam tu saja. Itulah. Okey, sebelum soalan seterusnya, sebelum kita nak sampai ke tarikh lelongan tu kan, okey, macam tadi Cik Hasni ada sebut
preparation. Apa benda yang seorang pembida ni perlu, ataupun siapa yang nak dapatkan rumah lelong ni, apa benda yang perlu dia sediakan? Okey, tadi Pak ada sebut pasal bank draft apa semua kan untuk kita nak bid. Dan juga sekurang-kurangnya kita kena ada at least 10% daripada harga rumah lelongan tu. So selain daripada itu, apa benda lagi yang perlu disediakan oleh mereka yang berminat untuk dapatkan rumah lelong ni? Okey, Haziq, sebenarnya kalau kita mention pasal macam saya tadi, saya mention about 10% yang you kena ada semasa you nak bid property tu. Itu adalah benda yang jelas dan mudah nampak. Okey, benda tu semua orang akan nampak which you kena stand by the 10%. Tapi banyak faktor lain yang sebenarnya orang terlupa dan terlepas pandang. Yang ni sebenarnya macam saya kata tadi, agak kita once kita dah decide ataupun kita bahas right untuk kita beli property lelong, kita kena study benda tu daripada awal sebelum kita bid lagi property tu. Okay, so among yang saya nak sampaikan dan nak share, basically benda yang paling orang kata apa secara tak langsung lah sebelum nak bid the property, satu, kalau boleh you tengok sendiri keadaan tempat tu, rumah tu sendiri, kalau boleh lah, kalau maksudnya you ada access benda tu dekat dan you boleh tahu tengok keadaan rumah tu sendiri macam mana, so that you tak beli atas apa yang orang kata atas orang bagi tahu macam tu, you beli atas salah faham ataupun you misunderstand about that property kan. Maksudnya you pergi tengok sendiri keadaan rumah tu, satu, keadaan rumah tu satu faktor, dan you kena tengok bila you nak beli tu, sebab orang kata you nak beli tu mungkin atas alasan untuk you duduk sendiri. Okay, dan juga mungkin atas alasan untuk you invest, you buat investment. Jadi semua benda-benda tu you kena decide. Okay, maksudnya sama macam kita beli property biasa, kita sama saksil ke ataupun maju, kita nak kena tahu, okay, aku nak beli property ni sebenarnya untuk duduk ke ataupun memang sebab investment, nak buat rumah sewa dan sebagainya. So daripada situ you kena tahu, bila kata let's say you nak duduk, you kena tengok persekitaran. Okay, persekitaran rumah you nak tengok macam tu dari segi mungkin kawasan kejiranan ataupun adakah tempat tu strategik dari segi facilities, dari segi pengangkutan. Okay, kawasan tu memang orang dah ramai duduk ataupun tak ada penduduk, kawasan tu sunyi dan sebagainya. Jadi sama juga, faktor-faktor yang sama kita kena tengok untuk faktor-faktor tu untuk sekiranya kita nak buat investment pun benda yang sama juga. Okay, dan apa lagi, kalau macam satu lagi, kalau macam itu adalah yang secara tidak langsung lah. Okay, tapi yang selain daripada tu, yang lebih penting you kena check the property tu sendiri. Okay, ini sama ada tak semua orang boleh buat. Ada setengah tu okay, dia tengok, dia rasa berkenan, dia tunggu masa bid sahaja. Tapi ada setengah orang bila dia dah tahu, dia dah kena pasti property yang dia nak bid tu, jadi dia akan contact juri lelong. Sebab itu selalunya dia ada kan, ataupun ejen-ejen yang ada access terhadap details of the property. Paling tidak pun you kena macam at least buat semakan terhadap hartanah tu sendiri. Okay, kita bagi contoh lah. Kalau tanah tu adalah property tu adalah property yang memang ada title, maksudnya ada nombor geran kan, ada nombor geran, nombor lot, mungkin dan sebagainya. Kalau macam you rasa tak ada access ataupun awal-awal tu you tak tahu nak cari dengan siapa maklumat-maklumat tu, you ambil all the detail dan you buat carian di pejabat tanah. Okay, benda carian pejabat tanah ni, ini berlaku sebelum you nak bid tu. Maksudnya before you bid tu you dah standby dah, you dah tahu dah semua benda ni. By the time you bid, benda tu you dah tahu, insyaAllah tak ada masalah apa-apa. Okay, jadi maksudnya kalau you tengok, apa yang kita nak tengok? Okay, selalunya kita nak tengok yang paling penting, sama ada hartanah kita nak beli tu ada caveat atau tidak. Okay, kenapa? Sebab kita takut kena ada caveat. Sebab bila contoh kita dah beli property tu, okay, caveat tu kalau kita faham bahawa caveat tu adalah menghalang untuk urusan memasukkan nama kita ke dalam hartanah tu. Siapa yang beli tu, okay, let's say kalau macam saya lah, saya beli satu property. Jadi saya pun tanpa check apa-apa, terus beli, tiba-tiba saya tengok selepas saya buat proclamation of sale, saya pergi jumpa lawyer, selepas tu baru tahu kata property tu ada caveat. Okay, jadi masalah di pihak saya, bila ada caveat, macam mana nama saya nak register masuk? Sebab ada caveat di situ. Nak pula kalau saya apply loan, adakah bank saya nak keluarkan duit sebabkan ada caveat orang lain dekat situ?
Okay, so benda-benda ni dia nampak macam renyah tapi implikasi dia sangat besar dan orang kata apa, jalan kerja dia agak lagi panjang lah kalau ada caveat dekat situ. Okay, so kita tengok sama ada caveat atau tidak. Okay, kedua dan seterusnya kita tengok kalau status tu sendiri, adakah lot untuk orang Melayu, tanah rezat Melayu, kan, lot Bumi Putra. Sebab kalaupun kita beli melalui lelong, syarat-syarat ni masih terpakai. Jadi maksudnya kalau you beli, contohnya kalau adalah lot Bumi Putra ataupun Nizam Melayu, mungkin salah satu requirement saya pernah borak kawan saya, you kena bagi salinan you punya panggil apa, surat beranak mengesahkan you adalah orang Melayu. Jadi penting untuk you tengok property tu adalah ada tak dia tertakluk ataupun terikat dengan syarat-syarat lot bumi, tak bumi, rezat Melayu, tak rezat Melayu, semua tu. Okay, sebab kalau contohlah kita beli dan kita bukan Bumi Putra, kita beli lot Bumi Putra, jadi kita ada masalah untuk mendaftarkan nama di dalam grant tu nanti. Okay, apa lagi? Leasehold ataupun freehold. Ini yang paling kita kena faham dan kita kena tahu baca sama ada kita nak beli tu adalah tanah berstatus pajakan ataupun status yang freehold. Kalau freehold, alhamdulillah, mudah, senang, tak ada masalah, tak ada isu apa-apa, insyaAllah. Tapi kalau dari segi kita nak beli tu adalah pajakan dan kita kena pandai pula, tahu pula baca pajakan tu sebenarnya kita beli tu nanti berapa tempoh baki pajakan yang tinggal by the time kita dah bid. Okay, sahabat, sebanyakan orang dia hanya pakai baca kat dekat muka surat depan page title tu, dia hanya klik okey pajakan untuk 99 tahun. Jadi semua orang, majoriti lah yang saya jumpa, selalunya dia akan kata, oh Puan, memang tanah tu 99 tahun. Pada 99 tahun tu sebenarnya dah berjalan. Baki tu dah bukan 99 tahun dah. Okay, in fact saya pernah come across satu bidder, dia pernah beli satu property tapi dia beli cash lah. Saya baik macam mungkin time tu rumah pun kos rendah. Tapi pada time dia beli tu, baki pajakan dia kurang daripada 25 tahun dah. Maksudnya orang kata that's why you kena tahu. Unless kalau macam memang you nak beli juga tanah tu tanah pajak apa ni, walaupun dia syarat pajakan, you tahu mungkin ada, sebab kita takut nanti bila kita beli dan kita ada masalah untuk kita apply dengan orang kata apa, untuk apply loan. Kalau kita nak beli cash, mungkin tak ada masalah sangat lah. Tapi kalau kita nak apply loan tu, itu adalah faktor-faktor yang kita perlu tengok dan semak dulu. Itu sangat penting pada saya. Dan satu lagi, kena tengok sama ada kita nak beli tu adakah melalui pinjaman ataupun kita nak beli cara cash. Okay, sebab kalau cara cash, saya kata mungkin tak ada banyak isu sangat lah, as long as kita dah ada duit banyak tu, so kita boleh bayar within the completion time tu, boleh. Tapi kalau kata sekiranya kita nak apply loan, kita banyak faktor yang kita tengok. At the first place kena tengok adakah kita entitled, kita punya kelayakan tu melayakkan kita tak untuk apply loan. Jadi that's why sebelum sebelum kita go for bid property tu, kita kena tengok semua orang kata apa, alasan dan orang kata perkara-perkara penting ni lah sebelum kita memutuskan. Okey, rasa semua dah okey, kita rasa kita akan go for untuk bid property ni. So ini antara secara ringkasnya lah, selain daripada penyediaan 10% tadi, ini secara yang tak langsung, yang tak nampak. Okey, soalan sebelum kita ada soalan daripada penonton kita dekat Facebook, tapi sebelum saya nak tanya soalan tu, okey, untuk pinjaman bank, terutamanya untuk rumah lelong ni, okey, ada tak condition ataupun syarat-syarat? Mungkin kalau kata buat loan biasa tu, okey, kita dah tahu dah proses dia macam mana semua kan. So kalau kata untuk rumah lelong ni, ada tak kondisi dia yang macam akan membuatkan seseorang itu loan dia tak lepas untuk buat rumah lelong, dan juga mungkin proses dia agak berbeza kalau beli rumah lelong ni dengan rumah biasa? Okey, dia basically kalau dari segi kelayakan, saya percaya semua sama saja.
Bank akan tengok you punya kelayakan, minta you punya statement, bank statement dan sebagainya. Yang tu sama. Cuma dari segi dokumentasi di pihak peguam, sekiranya you beli rumah lelong melalui pinjaman, okey, itu yang ada sedikit berbeza daripada property, daripada kita beli rumah saksi lah, example, ataupun kita beli rumah pada pemaju. Di mana kalau sekiranya kita beli rumah lelong, okey, dokumentasi yang kita prepare sama juga, maksudnya lepas kita bid the property tu dan terus kita apply loan dan loan kita approve dan kita akan berjumpa peguam untuk sign loan documentation dan sebagainya. Jadi di pihak peguam tu kita akan masukkan caveat dulu. Maksudnya dalam kita nak securekan 120 hari ni. Kalau kita nak tunggu geran, nak tunggu apa, nak buat gadaian apa semua, definitely tak sempat. Okay, sebab you nak kadang-kadang nak tunggu loan approval pun kadang-kadang nak dekat 2 bulan dah. Maksudnya kalau 2 bulan daripada situ, you hanya ada masa 2 bulan je lagi. Kan dalam basically kita ada 4 bulan, so 2 bulan you dah ambil masa untuk dapat loan dan dapat letter instruction daripada bank, letter offer apa semua tu. Dan you hanya 2 bulan untuk complete kan. Dan masa 2 bulan tu macam-macam boleh jadi. Jadi selalunya kalau di pihak peguam yang sedikit berbeza dari segi dokumentasi tu adalah maksudnya untuk rumah lelong kita akan apply untuk kita akan masukkan caveat, permohonan untuk masuk caveat, dan dengan caveat yang caveat tu adalah untuk secure interest of the bank. Contohnya ada penghalang di situ kan, maknanya bila kita dah masuk caveat bagi pihak bank, dan once kita masuk caveat pada pihak bank, dan kita boleh advise untuk bank keluarkan bayaran lah terus pada pihak bank yang melelong property tu. Tapi dengan syarat macam kita tadi, dengan tidak ada halangan-halangan caveat yang lain. Okey? Kalau macam saya kata, macam tadi saya sebut, kalau property yang kita beli tu, kebetulan kita pun tak buat semakkan dan sebagainya, bila kita dah beli, baru lawyer buat, dan time itulah kita pun duk peram lah apa semua, lepas tu baru minta lawyer buat semakkan apa semua dan ada caveat. Dekat situ memang sangat mengganggu perjalanan untuk completekan 120 hari baki bayaran tu. Jadi that's why pada situ saya punya nasihat, apabila saya selitkan kat sini, bila selepas baik saja macam you bid the property tanpa lengah, silalah jumpa pihak bank ataupun silalah jumpa pihak peguam. Sebab kalau macam saya pernah dapat klien yang macam okay, you nak complete lagi sebulan ni kadang-kadang baru main jumpa lawyer. Kadang-kadang kita pun by the time kita terima, kita tahu kadang-kadang possibility nak completekan benda tu kadang-kadang takut tak sempat. Jadi tanggungjawab tu bukan hanya you tak boleh semata-mata letak tak apa, saya simpan mungkin 2-3 bulan, nanti bila lagi sebulan dan habis baru saya jumpa lawyer. Tak boleh. Kalau boleh awal-awal terus jumpa peguam, lepas you bid tu terus jumpa peguam ataupun jumpa bank, atau seelok-eloknya ada setengah orang yang dia lebih mungkin dia lebih aware ataupun dia lebih concern benda-benda ni, sebelum dia bid tu pun dia dah consult peguam. Apa yang dia perlu buat, apa yang dia kena perlu semak. Sebab takut nanti tak sempat 120 hari tu. Alright, okay. Soalan seterusnya, ini sambungan mungkin sambungan topik yang Cik Hasni cakap tadi. Okey, satu soalan dia, apa perbezaan antara lelongan biasa dengan lelongan LPPSA? Itu satu. Yang kedua, ni yang tadi sambungan tadilah. Kalau tadi dia untuk yang bank loan, kalau kata hak ni macam mana pula kalau dia buat pembiayaan LPPSA untuk lelongan? Biasanya maksimum 120 hari dan kalau kata lebih pada 120 hari tu adakah akan kena penalti? Okey, dia macam ni. Secara orang kata apa, secara praktikal lah. Kalau kita nak apply loan ni, kalau kata untuk LPPSA, to be honest saya belum pernah lagi. Kebanyakan yang bidder saya pernah jumpa go by way of bank loan ataupun dia beli cash. Okay. Untuk LPPSA macam mana saya nak kata, cuma sebab kita takut kita sangat main masa dalam 120 hari tu, kita kadang takut tak sempat. Dari segi pelaksanaan dokumentasi, LPPSA sekarang memang kalau ikutkan saya rasa agak
memang banyak dari segi improvement. Dia sangat cepat, documentation pun cepat. Tapi kalau kata macam tadi menjawab, saya tak pastilah soalan tu ni ke tak. Soalan macam kalau katalah lelongan by LPPSA tu adakah boleh dibeli oleh orang penjawat awam sahaja ataupun tidak? Jawapannya adalah tidak. Kan, maksudnya siapa-siapa pun boleh bid the LPPSA in property. Dan untuk loan, saya tak boleh nak cakap kalau macam kata, kalau contohlah kita nak try mana-mana bank pun, you make sure you buat dengan secepatnya lah. Dia maksudnya kita once kita ada 120 hari tu, 120 hari tu saja yang kita ada. Saya tak berani nak kata buat yang ni cepat, bank ni lambat, yang tu cepat. Kan, sebab kadang-kadang keadaan sekarang ni pun tak menentu. Kan, kadang kita buat macam ni, kebetulan officer tu cepat, dia cepat kan. Jadi benda tu kalau kata betul-betul nak buat, betul-betul kena buat fokus dan dengan apa ni, jangan melengah-lengahkan apa-apa permohonan lah. Okay, so macam soalan Haziq tadi apa satu lagi? Kalau buat lebih pada 120 hari. Okay, sorry. Sebab kita punya dalam sebab 120 hari ni bukan kita orang kata apa saja suka-suka letak 120 hari. Sebenarnya 120 hari ni dia termaktub dalam Kanun Tanah Negara. Maksudnya untuk urusan lelongan kita ada completion masa sebanyak dalam masa 120 hari. Jadi that's why yang kita selalu kalut-kalut tu. Sebab selalu yang macam lawyer mesti kena cepat 120 hari, sebab once you habis 120 hari tu, ada possibility you tak ada orang kata apa, tak ada tambahan masa diberikan. Selalunya ikut kebiasaan dalam 2-3 tahun kebelakangan ni, maksudnya dalam kita peruntukan dalam proclamation of sale kita tadi, dalam 120 hari you kena settlekan. Dan saya nak kata kalau sebenarnya you nak ada masa tambahan you nak perlukan atas alasan tak sempat dan sebagainya, you kena buat permohonan melalui mohon daripada permohonan mahkamah untuk dapatkan tambahan masa. Maksudnya bukan suka-suka kita nak lebih masa lah, kita minta pada bank yang lelong tu lah. Bank yang lelong tu hanya boleh bagi macam recommendation, maksudnya as long as dia pun bersetuju. Tapi permohonan untuk lanjutan tu perlu dibuat di mahkamah lah. Jadi bukan atas kita yang kau tim ke apa semua dan sebagainya, bukan. Maksudnya kena dengan satu perintah yang membenarkan lanjutan masa tu dibuat. Tapi berbeza yang dengan tadi, macam LAKA tadi, saya kata LAKA tadi kan, LAKA tu adalah lelongan awam oleh bank sendiri. Jadi sekiranya kalau macam LAKA tu, kita contohlah kita tak sempat dalam masa 90 hari, jadi kita boleh mohon orang kata apa, kebenaran ataupun discretion daripada pihak bank untuk lanjutan masa 90 hari tu. Tapi benda tu pun case by case. Saya tak cakap kata benda tu you minta definitely you akan dapat. Tidak sama ada di mahkamah ke ataupun di bank sahaja. Itu adalah bergantung kepada case you, situasi dan fakta you, dan juga bergantung kepada pihak yang nak memberi tadi. Discretion dia. Jadi mungkin dia bagi tambahan tapi tertakluk kepada ada interest. Mungkin juga tambahan dia tak bagi langsung. Jadi that's why yang saya kata dalam masa kalau kita once kita deal dengan property lelong ni, kita tak boleh main-main lah. Memang kena serius dan kita commit untuk kalau boleh kita jangan ada masa pun ataupun jangan ada hasrat pula rasa macam tak apalah tak sempat nanti kita nak minta extension, tak boleh. Maksudnya kita commit 120 hari atau 90 hari kita completekan dulu. Kalau betul-betul ada keadaan yang memerlukan situasi yang luar jangka yang kita rasa macam mana kita buat pun, secepat mana pun mungkin memang tak sempat juga. Itu mungkinlah kita boleh consider mohon untuk jadi orang kata apa alasan kita nak mohon extension daripada pihak bank ataupun pihak mahkamah. Okay. Alright, okay. Kita ada, ni antara soalan-soalan favorite jugalah kan tentang lelong ni kan. Okay, apa mungkin kos-kos ataupun charge-charge yang akan dikenakan sekiranya kita masuk ke
Bid ni. Maksudnya kalau kita masuk sebagai bidaan ni, Lelangan. saya apa kos-kos yang dikenakan kepada pembida? Okey. So seperti biasa, macam saya kata tadi, lelongan ni adalah salah satu channel kita membeli hartanah. Jadi bila kita beli hartanah tu, of course kita bukan hanya fokus kepada 90% yang kita nak kena settle, tetapi juga kita kena perlu take into consideration kos-kos lain yang bermaksud kos yuran guaman. Ya, dan sebenarnya kalau kita property tu kita perlu bayar stamp duty, kos untuk stamp duty. Dan sekiranya kos apa lagi? Kos maintenance. Itu paling menakutkan lah. Sebab kalau contohlah rumah yang kita nampak kan rumah tu harga sekian-sekian. Tapi bila tengok semakan rupanya ada tunggakan. Jadi dekat situ yang akan menjadikan kita lebih terkejut sebab rupanya tunggakan, ada tunggakan yang tak perlu yang belum diselesaikan. Jadi siapa yang kena bayar? Kan sikit sebanyak kita sebagai orang yang ni pun kena buat pembayaran sebab jarang lah. Saya tak pasti kalau macam proclamation of sale sekarang macam mana, tapi saya tahu saya proclamation of sale yang sebelum ni kita beli property tu as is where is basis. Bukan macam kita beli dalam keadaan kita beli hari ni, so whatever hutang, tunggakan apa semua tu kita tak bertanggungjawab. Tidak. Benda tu kita dah menjadi beban kita, dah jadi tanggungjawab kita sebagai owner baru. Nak tak nak, orang kata apa, kalau untuk kita perlu selesaikan, jadi kita perlu selesaikan juga. Jadi kos-kos tu, itu adalah kos-kos yang kita kena bear in mind. Itu orang kata selain daripada legal fees dan stamp duty dan sebagainya tu, kos-kos lain ni, kos-kos tunggakan dan sebagainya, itu yang kita kena prepare juga. Bukan semata-mata 90%, kita kena ada duit tambahan untuk untuk standby pembayaran kos-kos yang lain kita tak nampak tadi tu. So maknanya sebelum kita mengambil orang kata apa risiko sebagai membeli hartanah lelong tu, so kita fikirlah harga rumah murah, tetapi kita kena ada kos-kos sampingan yang kita dapat tanggung. Okay, alright. So soalan seterusnya, kalau kata kalau kata contohlah kata rumah tu kosong, rumah yang lelong tu kosong dan juga selepas kita menang bidaan tu, adakah kita boleh dapat terus kunci rumah untuk buat renovation? Okey, saya selalu benda tu dia subject kepada completion. Okey, kita kena ingat sama juga kalau kita sign mana-mana agreement, orang akan fikir saya dah sign dah agreement, saya nak beli dah, saya dah bayar dah deposit. You hanya bayar deposit, you belum bayar baki harga ataupun you belum bayar sepenuhnya untuk dapatkan rumah tu. Jadi pada saya, bukan hanya setakat rumah subsil ataupun rumah lelong sekalipun, jangan kalau boleh buat renovation apa-apa sehingga betul-betul semua tu dah selesai. Saya faham kadang-kadang kata puan, tak apalah once saya dah bayar ni, deposit saya dah dapat, saya buat sikit-sikit, nanti pada time kita complete tu saya boleh masuk terus, saya rasa. Tapi saya selalu, memang saya sangat pesan pada klien saya, you jangan buat apa-apa sampai benda tu complete. Sebab apa? Kita kena fikir, kita beli sesuatu benda, kita hanya baru bayar sikit sahaja. Memang kita dah keluarkan 10%, which is kalau rumah tu let's say 300,000, kita dah bayar 30,000 contohnya. Tapi orang tu menjual atas 300,000, kita belum dianggap menyelesaikan bayaran penuh. Jadi kita belum entitled untuk memiliki rumah tu sepenuhnya. Jadi dalam masa macam saya kata tadi 120 hari, apa-apa saja boleh berlaku. Kita duk fikir, tak apa, kita masuk renovate tu, sekali loan kita tak lepas. Kita dah masuk dah ni, renovate apa segala bagai, sonok ke apa semua kan, loan kita tak lepas. Sekali kita tak sempat nak complete dan mahkamah pun tak benar untuk kita tak dapat buat extension. Jadi kalau nasihat saya untuk rumah mana-mana pun, biarlah kalau seelok-eloknya selesaikan semua dulu. Maksudnya balance purchase price dah selesai dan pengesahan daripada pihak bank pun mengesahkan bahawa kita dah bayar contohnya dan kita dalam urusan untuk nak sign borang-borang yang berkenaan untuk membuatkan pindah milik tu dapat berlaku kat atas nama kita. Jadi biarlah ada security dari sudut tu jugalah. So kalau boleh janganlah, saya memang tak advise.
jangan ambil risiko. Ya. Orang kata Satu lagi semakin Haziq, kalau saya boleh saya rasa penting juga yang ni dalam kalau macam kita nak tengok property tu, once kita nak pergi buat inspection lah, kita tengok juga property tu adalah kosong ataupun diduduk oleh penyewa ataupun masih inak oleh owner dia, orang tu sendiri. Maksud peminjam tu, dia yang default tu dia duduk rumah tu lagi. Okay, benda tu dia nampak macam memanglah sebab, tapi kita kena ingat masa kita beli as is where is basis. Macam kita beli je rumah tu, apa masalah rumah tu pun kita beli sekali. Okay, jadi maksudnya kalau katalah rumah tu kosong, alhamdulillah. Okay, cuma kita lah surprise je lah apa condition kat dalam tu. Kalau kita ada authorize, ada boleh untuk buat inspection dalam rumah tu, lebih bagus lah. Tapi kalau macam kata ada penyewa contohnya, mungkin kalau kita dah beli ataupun sebelum kita berhasrat beli tu, kita dah boleh cakap dengan penyewa, let's say kalau dia nak duduk dan kita pun tak berhasrat nak duduk di situ, kita hanya buat sebagai investment, sebab dia akan berurus dengan kita lah untuk sewaan bulan seterusnya. Tapi yang selalunya jadi masalah dekat sini, kadang-kadang bila yang duduk tu adalah pemilik rumah tu sendiri, yang default tu, dan ada keengganan untuk dia keluar. Itu memang cabaran lah, sebab bila kita dah beli, benda tu akan jadi tanggungjawab kita untuk memastikan vacant possession tu berlaku. Macam tu. Itu cabaran yang tengok keadaan tuan rumah tu macam mana lah. Bekas tuan rumah tu macam mana. Boleh mungkin Cik Hasni boleh tambahkan sikit, ada soalan juga berkaitan dengan apa yang Cik Hasni sentuh tu. Kalau kata owner tu sendiri yang duduk and then macam ada masalah keengganan nak keluar apa semua tu, siapa yang akan menyelesaikan masalah ini? Adakah daripada side lawyer ataupun owner baru yang kena ambil action? Masalah macam saya kata tadi, kita beli rumah tu dengan segala masalahnya, dan kita yang kena fikir macam mana nak menyelesaikan masalah tu. Melalui, tapi cara kita menyelesaikan masalah tu, contoh kita kata kita nak report polis lah contohnya, nak suruh keluar ataupun nak ambil tindakan apa-apa. Masa tu kita nak lantik lawyer kita untuk untuk pelaksanaan bagi dapatkan vacant possession tu, itu terpulang lah. Tapi tanggungjawab tu adalah atas kita lah. Jadi that's why saya kata yang tadi, selain saya faktor-faktor yang saya pernah sebut tadi, ini pun adalah salah satu faktor yang orang kata kena lihat jugalah sebenarnya. Sebab benda tu akan jadi kita punya responsibility pula lah. Satu hal lah pula. So maknanya benda tu orang kata kena diselesaikan orang kata secara baiklah. Khemah. Alright. Mungkin ni soalan terakhir kot sebab kita punya slot pun dah 45 minit. Boleh tak Cik Hasni cerita dekat sekarang ni dengan tempoh PKP whatsoever semua ni kan, so proses lelongan tu macam mana, dan juga if let's say kalau kata sebelum ni dah macam dia dah dapat bid and then tiba-tiba sekarang ni dengan total lockdown, so adakah extension tu boleh berlaku ataupun macam mana prosedur dia sekarang ni kalau untuk waktu tempoh lockdown ni? Sebenarnya bila saya berbual dan discuss dengan kawan-kawan yang buat praktis yang sama, so far belum ada lah yang mengalami keadaan yang boleh lelong tengah lockdown ni. Ada tadi satu pun saya tengah disembang, dia kata mungkin sempat, dia kata sebab saya dah masuk KVIT dah apa semua, completion saya dalam hujung bulan 6 insyaAllah, dan sebelum PKP alhamdulillah dia dah manage to masuk KVIT. Sebab once dia masuk KVIT, dia dah boleh orang kata once you dah ada carian dah masuk KVIT, you dah boleh minta advice ke bank, sebab dah masa PKP bank bekerja kan. Jadi maksudnya period untuk nak payment release tu masih ada, nak menjelang ke hujung bulan 6 ni insyaAllah. Tetapi yang menjadi kebimbangan kita, dan bila macam you beli property dan beli tu pula kita memang nak
apply bank loan ataupun sedang apply bank loan. Okay, jadi dalam masa PKP ni soalan tu kebetulan ada satu lawyer kawan saya call saya semalam tanya saya pendapat saya tentang benda tu. Jadi pada saya buat masa sekarang ni tak ada apa-apa direktif ke apa-apa yang specifically mention pasal tu lah. Tapi macam saya kata, untuk lanjutan masa 120 hari tu di bawah bidang kuasa dan discretion pihak mahkamah. Jadi sekurang-kurangnya pada saya kita boleh memohon, cuba untuk memohon pada pihak mahkamah untuk tambahan masa tadi, ataupun kalau macam selain pada pihak mahkamah tu pada pihak bank tu sendirilah. Tapi macam saya kata, berbalik pada apa yang saya mention tadi, tanggungjawab ni bukan hanya kepada lawyer tu semata-mata. Oh sekarang ni kita duduk relax saja, bila tak done terus kita nak push lawyer kena buat bagi dapat juga extension dan sebagainya. Jadi sekurang-kurangnya orang kata apa, once kita dah bid tu, kita pun jangan buat apa-apa kelengahan dari segi kita nampak usaha tu. Pada saya kalau contoh kita di pihak yang nak memberilah, orang nak minta pada kita kan, kita nak tengok effort you setakat mana yang you kata you nak minta tambahan masa ni, adakah sebab you memang dah buat bersungguh-sungguh dan memang benda tu tak boleh nak complete, saya mungkin boleh consider. Tapi kalau contoh you buat pun you pun nampak macam 3 bulan you tak buat apa pun, dan ni dah sebulan lagi nak complete baru kalut-kalut apa semua tu. Jadi kita tunjukkan dulu kesungguhan kita dan apa usaha kita yang kita dah lakukan, dan kita dengan alasan-alasan kita ada tu, kita cubalah memohon kepada pihak yang berkenaan yang ada kuasa untuk bagi tambahan masa tu dengan alasan-alasan yang kita dah ada dan apa yang kita dah buat setakat habis mampu kita. Kita mohonlah untuk kata apa, mohon discretion untuk penambahan masa untuk lelongan. Tapi dari segi nak dapat atau tidak tu wallahu alam, saya tak wani nak kata kena mencuba lah. Di atas ada terms jugalah kalau kata depa nak bagi kebenaran information tu kan. Alright, okay. So rasanya dah sampai ke penghujung slot kita dah, sesi Gemah Hartanah kita pada petang ni. Sebelum kita nak tutup kita punya perbincangan ni, mungkin ada sedikit nasihat daripada Cik Hasni kepada mereka yang berada di luar sana yang ingin menceburi dalam bidang hartanah lelong ni. Mungkin sedikit advice ataupun nasihat kepada mereka. Okey, saya akan highlight benda yang sama setiap masa dan setiap ketika lah bertahun-tahun saya praktis untuk convincing ni, saya nampak sama sebab kadang-kadang saya takut bila dia beli dia leka. Okey, dia leka as in macam you ada 120 hari, you kena tahu you kena make use of 120 hari tu. Kalau boleh setiap hari daripada the mula you bid the property, jangan ada masa you berlengah. Okay, sebab bila you dah lengah, you dah macam buang masa, dokumen balik-balik POS you letak saja, you tinggal dulu, you kata oh tak apa ada masa last minute, sebab you dah invest 10% you kat situ. You kena ingat bila you dah bayar 10% you kat situ, you kena complete the purchase within the 120 days tu, otherwise you akan hilang 10% you. Jadi you kena daripada yang selain daripada yang saya kata mention yang sebentar tadi tu, jangan leka, jangan lalai, dan sebelum you decide untuk masuk bid untuk beli property tu, bukan hanya semata-mata you tengok you suka rumah tu, tapi ambil kira juga condition orang kata apa yang saya mention tadi lah, maksudnya tanah tu leasehold atau tidak, kalau leasehold berapa lama, dan kalau nak beli loan adakah kita entitled. Jadi supaya bila kita tengok semua benda-benda ni macam tadi ada caveat atau tidak, sebab sebelum kita bid dan kita dah ada pengetahuan tentang semua benda ni, insyaAllah dari segi kita nak proses untuk seterusnya untuk completekan tu tak menjadi sukar sangat. Kalau kebanyakan orang yang kita risau ni, dia beli tu hanya sebab dia suka, dia macam cantik semua, pak tu dia beli. Dan dia beli tu macam saya kata, dia beli dengan segala-gala isu lah. Bersama-sama isu tu, jadi you nak kena selesaikan isu tu dalam masa 120 hari tu, kadang-kadang itu yang jadi cabaran. Dan you pun boleh bantu peguam dari segi melainkan kalau you nak bayar cash, insyaAllah tak
tak ada isu sangat lah. Bila you bayar cash, you make sure you ada duit bayaran tu semua dah boleh sedia dalam masa yang diperlukan. Tak ada jadi masalah sangat. Cuma yang saya risau sangat ni bila you apply untuk bank loan. Itu saya punya main concern lah, sebab saya duk risaukan 10% yang you akan hilang sekiranya dalam masa 120 hari you tak boleh nak complete the balance of the purchase price tu. Alright, okay. So rasanya jelas kita punya topik hari ni. So apa-apa pun kalau kata anda perlukan khidmat nasihat daripada perundi hartanah kami, boleh terus kontak dengan rakan-rakan perundi hartanah kami untuk konsult anda tentang hartanah lelong, dan juga kepada anda semua yang nak mencari rumah lelong tu boleh juga tengok list senarai rumah lelong tu di Facebook page kami, Vix Properties. Alright, okay, terima kasih Puan Hasni kerana meluangkan masa. InsyaAllah kalau kata ada masa lagi kita boleh adakan sesi hartanah bersama lagi. Saya rasa seronok bila kita dapat sembang-sembang santai tapi penuh berinformasi macam ni. InsyaAllah. So insyaAllah kalau kata ada ruang dan juga peluang, nanti kita akan jumpa lagi dengan Cik Hasni. InsyaAllah. Terima kasih Haziq dan Vix Property yang mengundang saya hari ini. Alright, okay. Terima kasih Cik Hasni. Alright, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kami hampir 1 jam secara langsung di Facebook page kami Vix Properties, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Okay, dah alang-alang anda semua berada di rumah, teruskan berada di rumah, stay at home. Kalau kata tak ada keperluan untuk keluar ataupun tak ada kerja apa-apa, teruskan kekal di rumah. Alright, kita kena menang kali ni. Kita tak larat dah nak kena lockdown, PKP apa semua ni duk ulang tapi tak selesai-selesai. Kali ni kita bagi jadi. Alright, okay, sekian dahulu daripada saya Haziq Zulkifli, admin kesayangan anda semua di Facebook page Vix Properties. Kalau kata ada ruang lagi, insyaAllah kita akan invite Cik Hasni dan juga mungkin ada rakan-rakan lain juga untuk bersama dengan saya dalam slot Gebang Hartanah sepanjang tempoh kita berkurung ni. Alright, okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.